Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Okey, Alhamdulillah semua sihat, bagus. Okey, bertemu lagi bersama saya, Cikgu Sains anda, Cikgu Safa, untuk membahaskan topik-topik sains pada kali ini, sesi live kali inilah. Okey, kepada siapa saja yang baru sahaja melihat ataupun mendengar live ini, okey, untuk pengetahuan anda semua, saya merupakan Cikgu Sains, okey, di Azhar Home Tuition dan nama saya Safa Muhammad Saleh. Okay, tujuan kami di Azhar Home Tuition ini membuat live adalah untuk membantu seramai mungkin pelajar-pelajar ataupun anak-anak anda supaya mereka mendapat informasi-informasi ataupun nota-nota ringkas ataupun dapat memahami lebih lanjut mengenai setiap topik ataupun setiap bab subjek yang mereka belajar, okay, supaya mereka mendapat A dalam setiap kali peperiksaan. Okey, sebelum saya memulakan perbahasan ini, okey, saya mohon kepada semua yang melihat live ini menekan butang like, share ataupun komen supaya lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian ini. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan perbahasan ini. Okey, saya akan mulakan perkongsian ini. Okey, tajuk perkongsian saya adalah kelas-kelas haiwan. Okey, seperti yang live yang lepas saya telah menyatakan bahawa haiwan terbahagi kepada dua, iaitu haiwan yang invertebrata dan vertebrata. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang, manakala haiwan invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Okey, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang termasuklah ulat dan serangga. Okey, apa sahaja jenis ulat? Okey, seperti ulat gonggong, ulat beluncas, cacing, lintah, okey, dan serangga seperti lebah, semut, laba-laba, kalajengking, dan mereka haiwan-haiwan tersebut tidak mempunyai tulang belakang. Okey, manakala vertebrata, haiwan yang mempunyai tulang belakang seperti kucing, ayam, ikan, anjing, okey, dan sebagainya. Okey, itu dikenali sebagai haiwan vertebrata. Okey, jadi haiwan vertebrata ni dia terbahagi kepada 5 kumpulan yang kita tahu seperti mamalia, burung, ikan, amfibia dan reptilia. Okey. Cikgu akan menerangkan sedikit mengenai mamalia dan burung. Okey, mamalia ni adalah haiwan yang berdarah panas. Okey, haiwan berdarah panas dan haiwan mamalia ni hidup di darat dan juga di air. Okey, di air adakah mamalia hidup di air? Ada, iaitu spesies ikan. Okey, ikan yang saiznya besar seperti ikan paus, ikan jerung dan juga ikan dugong. Okey. Kenapa dipanggil mamalia? Okey, nanti cikgu akan bahaskan. Okey, mamalia ni untuk yang hidup di darat, badan mamalia diliputi oleh bulu-bulu halus. Okey, badannya akan mempunyai bulu halus seperti rambut, tapi dia halus je. Okey, dan mamalia ni bernafas menggunakan peparu dan mamalia ni dia akan membiak dengan melahirkan anak. Okey, kalau kita macam tadi, haiwan yang hidup di air seperti ikan paus, ikan hiu ataupun dugong, okey, dia tidak mempunyai bulu, tetapi haiwan tersebut dia bernafas menggunakan peparu dan haiwan tersebut juga membiak dengan melahirkan anak. Sebab itu dikelaskan di bawah mamalia. Okey, untuk ikan paus, hiu, dugong dan spesies-spesies yang lain. Okey, kemudian kita pergi kepada burung. Okey, burung ni adalah haiwan yang berdarah panas juga dan burung mempunyai 2 kaki. Kalau mamalia, kebanyakan haiwan di darat, mamalia mempunyai 4 kaki. Manakala burung mempunyai 2 kaki lah, seperti angsa, ayam, itik dan burung helang, okay, dan sebagainya yang berkaitan dengan burung lah di bawah spesies burung. Okey, macam cikgu cakap, burung ni hidup di darat dan badan bulu diliputi oleh bulu. Tetapi bulu apa? Dia berbeza dengan mamalia. Mamalia diliputi dengan bulu halus, tetapi burung diliputi oleh bulu pelepah. Okey. Dan burung juga bernafas menggunakan peparu. Okey, sama seperti mamalia. Untuk pembiakan, burung membiak dengan bertelur. Okey, sebab itu dikelaskan di bawah burung lah, sebab dia membiak dengan bertelur. Okey, ada haiwan lain yang membiak dengan telur tetapi tidak dikelaskan di bawah burung, dan haiwan tersebut dikelaskan sebagai
reptilia dan amfibia. Okey. Okey, cikgu akan sentuh sikit mengenai reptilia. Okey, untuk reptilia adalah haiwan yang berdarah sejuk. Okey, kebanyakan haiwan dia akan berdarah sejuk. Dan haiwan reptilia ni hidup di darat dan juga boleh hidup di dalam air seperti ular, biawak, penyu, buaya. Okey, itu antara contoh-contoh reptilia. Okey, badan reptilia ni akan diliputi oleh sisik, sama ada sisik keras ataupun sisik yang lembut, seperti ular sisiknya lembut, buaya sisiknya yang keras. Okey, dan reptilia bernafas menggunakan paru dan kebanyakan reptilia ni membiak dengan bertelur. Okey, macam cikgu cakap tadi, ada haiwan lain yang membiak menggunakan telur tetapi membiak dengan bertelur, tetapi tidak dikelaskan di bawah burung. Sebab apa? Mereka dikelaskan di bawah reptilia. Okey, ada lagi dua kumpulan iaitu ikan dan amfibia. Okey, ikan dan amfibia ni cikgu akan bahaskan, akan terangkan di pada sesi yang live akan datang. Jadi jangan lupa untuk melihat sesi live yang akan datang. Okey, sebelum cikgu mengakhiri sesi live ini, okey, di Azhar Home Tuition sedang mengadakan promosi baru, iaitu kelas persediaan 2020, dan promosi ni hanya bermula daripada Disember 2020 hingga Februari 2021. Okey, maksudnya promosi ni hanya valid pada masa inilah, Disember, Januari dan Februari. Okey, dan yurannya adalah akan diskaun sebanyak 30%. Okey, jangan lepaskan peluang ini. Okey, rebutlah peluang ini sementara slot masih ada. Okey, sebelum itu, okey, Dia Zara juga telah melancarkan satu pakej baru iaitu dinamakan sebagai pakej silver. Okey, apa istimewanya pakej silver ni? Okey, pakej silver ni berharga RM39 per subjek. Maksudnya satu subjek akan berharga RM39, dan untuk pengetahuan anda, satu subjek ni merangkumi sebanyak 4 jam pembelajaran, dan hanya pakej silvernya hanya untuk di kelas Zoom sahaja. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ini. Okey, jadi jika ingin info yang lebih lanjut, bolehlah sila layari di Facebook Azhara Home Tuition and Quran Home Base, ataupun tekan saja di link yang telah disediakan, ataupun terus direct kepada pihak pemasaran kami. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.